Inilah yang saya cuba lakukan. Dan dulu, kenapa saya bertuala? Orang kadang tak faham pasal kenapa bertuala ni. Dia sebenarnya, orang mengatakan hari ini isu rasuah, pemimpin UMNO rasuah dan sebagainya kan. Isu rasuah ni sebenarnya, pemimpin-pemimpin daripada PH, terutamanya ketika Azmin Ali memerintah Kerajaan Negeri Selangor. Kalau bukan kerana rasuah yang mereka mahukan, dah lama dah Langat 2 tu siap. Jadi bila Langat 2 tu dah siap, tidak ada masalah pun tentang isu air di Selangor. Air daripada yang melempah ruah daripada Pahang terus disalurkan ke Langat 2 di Langat lah. Tetapi kerana soal siapakah yang nak bagi kontrak, Azmin Ali mahukan kroni ya, nak dapatkan tender kontrak tersebut. Tapi Kerajaan Persekutuan bukan memberikan kepada kroni. Ketika era zaman Datuk Najib, dia berikan projek tersebut kepada syarikat-syarikat JLC di bawah kerajaan. KWSP terlibat, Tabung Haji terlibat dan beberapa banyak lagi syarikat-syarikat JLC yang terlibat. Jadi kalau hasil daripada manfaat daripada projek tersebut, pertamanya rakyat negeri Selangor akan menikmati bekalan air yang cukup. Bila bekalan air yang cukup, sudah pasti industri-industri, kilang-kilang bertambah yakin untuk membuat pelaburan di negeri Selangor. Dan juga yang paling mustahaknya sudah pastilah ya, rakyat dan penduduk di negeri Selangor dan juga di wilayah persekutuan tidak ada gangguan bekalan air. Gangguan tu biasa, mana-mana negeri pun ada gangguan bekalan air, tetapi kekerapannya kerap sangat. Dan yang paling teruk, sampai seminggu tak ada air. Bila seminggu tak ada air, banyaklah masalah kalau di kampung orang meninggal ya, nak mandikan ya, masalah macam-macam lah, masalah air tadi kan, sekolah, masjid lah sebagainya. Tetapi yang paling bermasalah di kawasan bandar kan, di kawasan bandar terutamanya yang duduk di apartment, flat 20 tingkat, 30 tingkat dan sebagainya. Bayangkan kalaulah warga emas lah kita katakan, yang dah berumur 50, 60, tunggu air tanker sampai nak jinjing air, lift pula rosak. Allah Akbar. Lift pun boleh rosak juga. Jadi inilah ketika itu saya sebagai seorang pemimpin NGO dan pemimpin masyarakat daripada parti politik melihat perkara tersebut, kita sakit hati terutamanya rumah kita pun tak ada air, kerap sangat tak ada air. Sampai pernah satu ketiga tu terpaksa bawa family pergi ke Tanjung Malim, mandi dekat sungai kat Tanjung Malim, duduk berkemah ke Tanjung Malim 2 hari, 2 malam, 3 hari. Ya, bila dapat tahu air dah ada, baru balik. Jadi inilah sengsaranya. Dan bila saya diamanahkan untuk menjadi pemimpin NGO di negeri Selangor ni, ramai yang buat demo, kemudian panggil media dan sebagainya. Ada kalangan daripada pemuda UMNO buat demonstrasi, bawa baldi dan sebagainya. Tetapi langsung tidak diambil peduli ketika itu Azmin Ali lah, kerana nak mempertahankan kroni dia untuk dapat projek Langat 2 tu. Jadi diberikan tekanan kepada kerajaan pusat supaya projek tersebut diberikan kepada kroni kerajaan negeri Azmin Ali. Berterusan beberapa tahun. Jadi satu hari tu lepas sembahyang subuh ambil air pakai air mineral je. Hari yang pertama settle. Kemudian keluar rumah, pergi ke tempat keluar daripada kawasan, saya duduk di Ampang kan, keluar daripada kawasan di Ampang, pergilah sembahyang tempat lain sebenarnya. Besoknya, kebetulan hari Jumaat malam. Jadi kita ni sebagai seorang suami yang bertanggungjawab kepada isteri, menunaikan tanggungjawabnya, nak buat macam mana kan? Jadi bila subuh tu nak sembahyang, kita kena mandi wajib. Kadang-kadang bila sampai tahap tu, bila dah duduk relax, lupa air tak ada. Jadi bila nak sembahyang subuh air tak ada, kalau setakat ambil uduk kita boleh ambil pakai air mineral water. Tetapi kalaulah kita nak membersihkan diri kita selepas kita menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami kepada isteri, semacam mana nak semayang? Paksa pergi tayamum mana? Nak berguling-guling di tanah pasir kat mana kan? Jadi terpaksa lah pergi kat masjid tu mandi air kolah tu. Punyalah kita geram kan. Kebetulan lah air kolah dia. Orang pun heran tengok. Subuh-subuh pergi kat masjid pergi kolah. Sebenarnya orang tahu memahami ketika itu memang ada krisis air kan. Balik lepas orang subuh itulah yang saya pergi ke HUK bertuala nak menggambarkan bahawa kalau saya pun dah mengalami keadaan yang sampai tak boleh tahan dengan masalah air yang berterusan, tidak ada sampai seminggu tak ada, kemudian 2 minggu ada, 4 hari pula tak ada, 2 hari lagi tak ada. Itulah yang rakyat negeri Selangor hadapi, terutamanya yang tinggal di Kuala Lumpur, kawasan-kawasan bandar kan.
Jadi bagi saya, siapa nak serang saya, nak attack, nak kata macam-macam, saya tahu macam-macam orang kata ke saya, Jamal tongkol, Jamal itu, Jamal ini kan. Bagi saya lakukan itu dengan niat yang betul untuk rakyat. Jadi saya rela mengorbankan apa saja demi kepentingan rakyat. Jadi bertuala itu, bila saya lihat semua channel, semua cara, semua usaha yang dilakukan oleh rakyat, NGO, Persatuan Penduduk menyuarakan dengan media, ambil gambar, tangki, orang tua, jinjing air, orang meninggal nak mandikan susah. Jadi saya fikir apa idea untuk menyedarkan kerajaan negeri Azimin Ali supaya faham pentingkan kerajaan, pentingkan rakyat. Isu air ini adalah isu yang sangat penting, keutamaan. Jadi sebab itulah bertuala. Jadi ramailah kecam saya ketika itu. Bila orang kecam saya ketika itu, orang tak memahami, orang kata saya ni gila lah apa. Akhirnya bila air tak ada, barulah orang tahu apa yang saya buat tersebut, walaupun ianya mendatangkan kesan yang negatif, tak tahu malu sebagainya, tetapi ini adalah, bagi saya adalah satu perjuangan yang perlu saya lakukan demi untuk kepentingan rakyat. Itu satu bab. Saya pakai, dan isu tu juga saya kena lock up. Bertuala di SUK, dia kata saya berpakaian tidak senonoh di tempat awam. Saya kena lock up 7 hari. 7 malam 8 hari kena lock up. Di lock up center. Jadi inilah yang kita hadapi. Maklumlah duduk dalam lock up ni bukannya sesuka nak duduk lock up kan, tetapi saya tidak mengambil peduli dan kisah tentang itu. Bagi saya, isu rakyat perlu diperjuangkan dengan apa cara sekalipun. Dengan cara baik dah buat, cara elok dah buat, hantar surat dah buat, memorandum dah buat sidang media, buat itu tak boleh. Jadi kita buatlah sesuatu yang akhirnya alhamdulillah selepas saya buat itu, rumah saya di Ampang sampai sekarang sehari pun tak pernah tak ada air. Dan kalau tak ada air pun pernah tanker terus standby. Dan saya lihat boleh pula selesai masalah ni. Jadi permainan kerajaan negeri ni sanggup main politik yang sebegitu teruknya demi untuk kepentingan mereka sendiri. Saya bawa van jenazah, panggil pengusaha-pengusaha, pengusaha van jenazah kan. Apabila kerajaan negeri membuat satu skim yang dinamakan skim warga emas, yang ataupun dikenali sebagai Yawas. Yang mana Yawas ini kerajaan negeri memberikan peruntukan yang tidak ada limit kepada wakil-wakil rakyat di negeri Selangor dan juga di wilayah persekutuan, pemimpin-pemimpin PS lah, termasuklah daripada ahli-ahli parlimen yang tinggal di Seputih, Wangsa Maju, Kepong, semua dapat. Yang tidak ada limit. Yang tak ada limit ni maksudnya setiap orang yang meninggal, kalau ikutkan skim tu, akan warga emas akan dapat 5,000, warisnya akan dapat 5,000. Pertama meninggal saja, buat report polis, ejen daripada wakil-wakil rakyat ini akan memberikan sumbangan RM2,000 untuk mengurus jenazah. Dia termasuklah yang bukan Islam, orang Cina, orang India pun dapat. Apa yang menjadi komplain ketika itu, saya dapat satu dokumen yang dihantar ke rumah saya dalam pagar, sebab dia tebal, dia letak di pagar. Jadi bila saya balik, saya baca balik dokumen-dokumen tersebut, dan saya buatlah kaji selidik, buat research sikit tentang dokumen tersebut. Dan dokumen tersebut pun hanya ada tulis minit mesyuarat daripada SUK, dipengerusikan oleh State Secretary dan dipengerusikan oleh pegawai perbendaharaan, dipengerusikan oleh GM Yawas itu sendiri, dan ada minit-minit daripada wakil-wakil rakyat, dipanggil wakil rakyat tu, ada minit semua. Jadi daripada minit-minit mesyuarat tersebut diceritakan tentang masalah-masalah yang berlaku. Masalahnya, kerajaan negeri membekalkan kad ATM kepada semua wakil rakyat. Kad ATM M-Bank, saya ingat lagi, kad ATM M-Bank yang limit dia, dia bagi satu hari limit RM10,000 sehari.
Ini wakil rakyat dikembangkan tak dapat? Tak. Wakil rakyat daripada inilah kerajaan negeri. Kalau tak silap saya terlupa dah lama kan, RM10,000 boleh keluarkan dan auto top up. Contohnya dia keluarkan RM2,000 kan, RM2,000 and then dia auto top up RM2,000 lagi. Jadilah masalahnya sepatutnya dalam syarat untuk pengeluaran duit itu setelah orang mati, orang meninggal, bila ada report polis dan sebagainya, barulah wakil rakyat tersebut, kalau dia tak datang pun melalui orang-orang dia, pegawai-pegawai dia, hantar duit sumbangan tersebut RM2,000 dan claim balik RM3,000 selepas urusan semua selesai. Apa yang berlaku, orang tak meninggal pun duit keluar. Hari-hari dia draw RM10,000, 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 dia kumpul duit tersebut. Dan ada kes report polis pun ya, di Kepong ya. Wakil rakyat tersebut serahkan kad bank tersebut kepada pegawai. Pegawai dia menjoloklah hari-hari RM10,000, 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 kumpullah sampai RM200 lebih ribu, kemudian duit tersebut diselewengkan ya? Diselewengkan sehingga report polis. Inilah yang saya buat report kepada pihak SPRM ya. Pertamanya apabila saya buat report, buat demo, pergi antar memorandum, akhirnya yang pertama apa yang berlaku, GM, pengurus besar Yawas yang mengendalikan lebih kurang 800 juta ringgit setahun duit rakyat negeri Selangor adalah seorang yang bankrupsi. Dah bankrupsi lama pun kerana beliau kawan Azmin Ali dilantik sebagai GM. Saya pun tak tahu macam mana orang yang bankrupsi. Kalau saya tahu orang bankrupsi ni bank account pun tak boleh buka, betul Dr. Rafi? Apa pun tak boleh. Tapi Azmin Ali boleh lantik dia sebagai pengurus besar. Dan akhirnya saya nak menyampaikan perkara ini kepada rakyat untuk rakyat melihat, maka saya bawalah van-van jenazah ini. Van-van rakyat, maksudnya wakil-wakil rakyat daripada negeri Selangor yang menguruskan duit rakyat negeri Selangor berjumlah ratusan juta ringgit setahun ini salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya untuk rakyat melihat ya. Tetapi mungkin saya pun mengakuilah, mungkin apa yang saya buat itu tidak disenangi ya, kerana ialah van jenazah, keranda ni perkara-perkara yang sensitif. Tetapi bagi saya ya, ianya perlu untuk menyedarkan rakyat bahawa berlaku satu penyelewengan duit bantuan orang meninggal, duit kematian diselewengkan oleh wakil-wakil rakyat negeri Selangor ya, ada dokumen, dan dokumen tersebut saya buat report polis, buat report SPRM ya, sehingga kan kalau kita ingat lagi masa tu ya, setelah saya buat report, pejabat wakil rakyat Parlimen Seputih diserbu oleh pihak SPRM, dokumen-dokumennya dirampas dan sebagainya. Jadi setelah saya buat report tersebut ya, kerajaan negeri telah pun setelah saya buat demo tu pakai van jenazah, buat report polis, report SPRM, kerajaan negeri di bawah Azmin Ali telah hentikan program Yawas dan perbaiki ketika itu dan buat kaji selidik. Tetapi malangnya apa yang saya buat pendedahan ini bagi saya ianya berjaya ya, kerana menyelamatkan duit rakyat negeri Selangor daripada diselewengkan sesuka hati oleh wakil-wakil rakyat yang tidak bertanggungjawab ini ya. Saya nak sebut lagi, ada kad ya, kita dapat detect dalam minit mesyuarat tersebut. Gunakan kad tersebut, draw di Sabah, dekat Sabah draw duit tersebut. Jadi mana ada dan bila kita lihat ketiga itu ada majlis wakil-wakil rakyat di
pergi ke Sabah buat lawatan. Jadi mungkinlah kot tak cukup duit, guna dulu duit tu. Salah gunalah. Jadi maksudnya salah gunalah, kan? Alasan dia mungkinlah, dia kata mungkin ada orang rakyat negeri Selangor yang duduk di Sabah meninggal, boleh gunakan duit tu. Jadi diorang macam-macam buat, kan? Malang, bagi saya, apa yang berlaku, apa yang saya dedahkan ini, saya disaman. Disaman oleh beberapa orang wakil rakyat, dan akhirnya ketika tahun 2018 Barisan Nasional kalah memerintah, kita kalah dalam pilihan raya PRU yang ke-18. Report yang saya buat di SPRM, dan selepas itu ketua pengarah SPRM ditukar, digantikan oleh Latifah Koya. Siapa Latifah Koya? AMT, Ahli Majlis Tertinggi PKR menjadi. Dan disitulah semua kes-kes yang disasat oleh SPRM tak tahu ke mana perginya. Dan berpunca daripada situ, dijadikan dokumen-dokumen yang saya buat report, bukan saya dedahkan kepada publik. Dokumen minit mesyuarat tersebut saya pun tak tahu siapa yang bagi. Minta pihak polis siasat, hantar kepada SPRM, minta pihak SPRM siasat. Pihak SPRM siasat pun, pihak SPRM dah buat siasatan pun, dah ada buat rampasan, dah ada buat serbuan. Tetapi akhirnya bila Barisan Nasional kalah, kesnya habis. Siasatan pun tak tahu ke mana. Bila saman tersebut pergi ke mahkamah, mahkamah jadikan dokumen-dokumen tersebut sebagai dokumen akta resmi. Tapi saya masih lagi belum kalah, saya masih lagi filekan permohonan ke Mahkamah Rayuan. Saya harap pihak mahkamah berlaku adil dengan apa yang saya dedahkan. Saya bukan buat suka-suka, tetapi ratusan juta duit rakyat negeri Selangor dapat diselamatkan. Boleh tanya dengan menteri besar sekarang. Jadi isu ni senyap. Mungkin kawan-kawan media ataupun rakyat boleh bertanya balik apa yang terjadi dengan isu Yawas yang saya dedahkan dulu. Mana perginya? Mana pergi penyelewengan? Takkanlah dimusnahkan semua dokumen-dokumen tersebut? Saya tak tahulah boleh ke dokumen kerajaan dimusnahkan. Tapi kalau bawah pemerintahan mereka, apa boleh buat? Mereka semua boleh buat. Saya bukan lari, saya bercuti. Ramai orang kata saya lari. Saya bercuti ke Indonesia. Kerana pergi ke Indonesia ketika itu, saya melihat sistem perundangan, pendakwaan, siasatan terpilih, dan dah lari daripada perlembagaan yang ada dalam negara kita. Contohnya, apa yang saya lihat, kalah-kalah saja Barisan Nasional, apa yang mereka lakukan kepada Datuk Seri Najib, tidak ada report, tidak ada pertuduhan, terus kena serbu, rumah kena kepung, sebagainya, dan didakwa di mahkamah, siasatan belum siap, siasatan belum lengkap, tetapi dah didakwa di mahkamah. Kemudian bertukarnya AG, dilantik sebagai Tommy Thomas. Bila saya melihat Tommy Thomas ni bukan asing lagi daripada kita, peguam kepada Lim Guan Eng, peguam kepada Chimpeng. Jadi memang dia pro, setiap kenyataan-kenyataan yang dibuat tu memang pro kepada pihak PH dan DAP. Jadi bila saya kalah-kalah, rumah saya pertamanya diserbu. Malam itu kita umum kalah lebih kurang pukul 10 malam, 10-11 Rumah saya pukul 12 malam dah kena serbu dah kena kepung dengan polis. Polis SPRM duk kepung rumah saya. Saya daripada Sungai Besar tak sempat nak balik ke rumah. Jadi perkara-perkara ini yang membimbangkan saya. Kemudian lepas seminggu pilihan raya, seminggu ke 2 minggu, saya jatuh sakit. Jadi saya jatuh sakit, saya masuk ke hospital Ampang Puteri. Duduk dalam Ampang Puteri, saya tak tahu daripada mana. Yalah, polis ni dia tahulah. Saya bukan nak blame polis, tetapi polis diarahkan oleh pihak-pihak tertentu untuk attack pemimpin-pemimpin daripada UMNO. Ketika itulah, sekarang polis buat baiklah. Jadi saya kena dalam Ampang Puteri hospital,
saya direman seminggu dan dijadikan hospital itu sebagai mahkamah untuk perbicaraan kes saya. Terus saya dituduh kes yang dulu disasat, kes pecah botol arak. Kes pecah botol arak ni kerana apa saya buat pecah botol arak di depan SUK. Botol arak ni pun yang saya pecahkan, saya yang beli. Bukannya saya pecahkan botol arak Lem Guan Eng ataupun Azmin Ali dia mabuk minum arak kan. Saya beli botol arak. Ya, Azmi minum Minum, tapi tak tahu lah minum arak ke tak. Apa nama, bila saya lihat pesta yang dianjurkan sebelum saya pecahkan botol arak setahun dulu, bulan 10 setahun tu di Pulau Pinang yang dinamakan Oktoberfest. Oktoberfest ni berasal daripada Jerman. Dia memang di Europe, Jerman tu diorang menyambut pesta arak. Beer ni memang bulan 10 tu memang jadi satu budaya mereka di sana lah. Dan nak dijadikan budaya minum arak tu diperkenalkan di negara kita. Di Pulau Pinang dah buat tahun itu. Dan Azmin Ali sebagai seorang Islam, sebagai Menteri Besar, telah meluluskan penganjuran pesta arak yang dinamakan Oktoberfest di PJ. Saya ingat lagi di PJ dia buat. Bawa kat Selangor lah. Dibuat di dalam negeri Selangor. Kita tahu Azmin Ali ni dia, orang kata dia suci lah. Dia suci lepas dia cuci belakang. Lepas dia kena tu dia suci lah kan. Kenapa dia luluskan? Sebab dalam negeri Selangor ini, ketiga era pemerintahan dia, kerusi yang paling banyak sekali menang dalam Dewan Undangan Negeri adalah kerusi daripada DAP. Kan? Satu kerusi daripada DAP. Keduanya kerusi daripada PKR yang bukan Muslim, yang daripada India, China. PKR pun ada, bukan Muslim. Jadi mereka memberikan tekanan kepada Azmin Ali sebagai Menteri Besar untuk meluluskan. Inilah yang saya bimbang, yang saya kata apa nak takut dengan DAP, apa nak takut dengan ini yang berlaku. Mereka memberi tekanan kerana mereka mempunyai kerusi yang banyak. Mereka ugut Menteri Besar. Masa tu Khalid Samad pun sama berlaku. jadi Menteri Wilayah dia pun. Khalid Samad sebelum Azmin Ali arwah Menteri Besar Khalid pun sama juga mendapat tekanan daripada pemimpin-pemimpin daripada DAP kerana mereka paling banyak dapat kerusi. Itu yang berlaku di Perak ketika era zaman pemerintahan Peja kan. Peja sendiri betul tak? Walaupun saya tak berapa berkenan dengan Peja ni, tetapi daripada kenyataan-kenyataan dia, beliau sebagai Menteri Besar Perak sukar untuk membuat keputusan kerana diberikan tekanan oleh pemimpin-pemimpin DAP yang paling banyak kerusinya dalam Dewan Undangan Rakyat. Ya. Termasuklah di Selangor. Itulah yang berlaku. Azmin Ali luluskan permit untuk pesta arak. Kita tak ada masalah nak minum arak ni. You nak minum lah, nak minum kat kelab, nak minum kat rumah, tetapi jangan buat pesta. Dan pesta ini pula bila saya lihat dianjurkan dijemput semua orang. Termasuk pemuda, orang Islam, bukan Islam, minum secara bebas. Secara terbuka minum arak. Dan dalam undang-undang negeri dan negara kita pun ada sebut kita boleh minum, kalau nak minum itu hak individu, tetapi tak boleh secara terbuka. Jadi saya sebagai pertamanya orang Islam, keduanya orang yang diamanahkan oleh masyarakat menjadi pemimpin NGO dan pemimpin politik, pemimpin kecil, ketua bahagian. Jadi sudah pasti saya tidak akan mahu melihat negeri Selangor ini bergelombang dengan gejala sosial yang langsung tidak ada moral. Dahlah isu judi tak selesai, kemudian ditambah lagi nak buat pesta arak, apa nak jadi dengan negeri Selangor? Jadi sebab itulah saya beli botol arak, buat demo di hadapan SUK, pecahkan botol arak. Alhamdulillah
selepas saya buat demo tersebut, walaupun sebelum itu berpuluh-puluh report, sehingga kan ada NGO kita hantar memorandum ke istana. Saya ingat lagi, boleh check dalam Google, ya. Benda ni tak boleh lari. Hantar memorandum ke istana, minta campur tangan tuanku untuk hentikan pesta arak ini. Tapi bila saya buat demo, pecahkan botol arak, akhirnya Azmin Ali batalkan permit penganjuran pesta arak bila dapat liputan meluas seluruh negeri Selangor dan di seluruh negara. Tapi akibatnya apa? Akibat dia, saya ditangkap, didakwa, dilokap 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari. Sianlah saya duduk atas simen, tidur berbantalkan lengan dan sebagainya. Belakang ni tidur atas simen 7 hari, bayanglah, lebam biru belakang. Keluar je daripada lokap, jenuh nak bermasas. Kemudian saya nak solat pun susah. Kemudian saya didakwa bayar jamin. Berapa banyak jamin? RM10,000 jamin ketika itu. Dan kes-kes inilah, bila kalah aja, memula dengan siasat, kalah saja mereka buka kesiasatan, jadikan hospital Ampang Puteri yang saya kata saya rawat, kerana saya sakit masa itu, dan direman, kemudian datang magistrate pagi petang hari yang terakhir lah, beberapa kes, ada 5 kes ketika itu saya dituduh dan dibicarakan dalam hospital. Kemudian saya bayar jaminan. Kenapa polis tidak mendakwa saya selepas itu saya melarikan diri daripada hospital? Kerana semua prosedur, reman dah sign, pertuduhan diberikan jaminan, yang diberikan yang pertuduhan kemudian dah selesai. Akhirnya saya keluarlah pada hospital. Ada videonya, ada apa semua, tetapi saya digambarkan ketika itu melarikan diri. Dan sebab itulah saya pergi ke Indonesia. Tetapi mereka bersungguh-sungguh mencari saya, tangkap saya ke Indonesia, bawa balik kemari dan pergi ke mahkamah di Ampang, dibicarakan pukul 8 malam. Saya pertama kali dapat tahu mahkamah boleh bersidang pukul 8 malam. 8 malam, kemudian kes-kes yang saya dijamin tu ditarik balik jaminannya. Maka sementara nak menunggu perbicaraan, sebab tak ada jaminan, terpaksalah saya duduk dalam hospital, dalam penjara Sungai Buloh, tahanan reman penjara Sungai Buloh. Bayangkan, sebulan duduk sana, sia-sia. Di hari 15 ni pasti Datuk akan diserang dengan berbagai-bagai lagi serangan peribadi. Ya. Persediaan fizikal dan mental untuk bagi saya, mereka nak serang tu adat lah dalam politik. Nak serang, tetapi mestilah serang dengan serangan yang berfakta. Kalau mereka nak serang saya dengan saya bertuala, saya pecah botol arak, saya race, saya bawa kereta jenazah, saya buat demonstrasi, mengepalai baju merah, bagi saya itu apa benda? Itu bagi saya itu perjuangan yang perlu saya perjuangkan. Maknanya kalau fakta, no problem. Tapi jangan fitnah. Janganlah fitnah kan. Sebab kita pun tak fitnah orang. Mereka dah tak ada idea sebenarnya. Macam saya kata, macam Azmin Semburit, memang tak fitnah. Betul. Benda tu betul, videonya ada semua. Tetapi ketiga itu, ketua polis yang sudah habis bersara, proksi kepada, boleh sebut proksi ke? Boleh proksi kepada Tun Mahathir, orang kuat Tun Mahathir, diangkat menjadi ketua polis negara. Dan report yang kita buat, siapa buat dulu? Lokman Datuk Lokman Adam. Dia buat hantar CD, video tersebut, buat di luar negara, nak pastikan yang video tu betul ke tidak betul. 3 buah negara hantar.
bagi tahu bahawa video tersebut adalah video yang betul, original. Tetapi Ketua Polis Negara ketika itu bagi tahu, ya, orang yang dalam video tersebut tidak dapat dicam. Sedangkan pasangan yang menyemburiti dia, boleh ke cakap yang tu? Boleh. Itu ayat dia. Kalau bahasanya macam itulah. Azmin disemburiti, tetapi orang yang menyemburiti Azmin itu boleh disebut orang yang menyemburiti dia. Betul? Ayat menoron. Tapi tak elok lah kan, kalau nak dekat musim pilihan raya ni kita tak sesuai lah nak sebut kataan tu. Itu apa yang saya katakan tadi, itu contoh, bukan. MP Sungai Besar sebelum ni dia buat apa? Dia alhamdulillah dia dah jadi wakil rakyat, dia dah menang. So, untuk rakyat Sungai Besar, dia dapat gaji dia. Kalau saya lihat, dia bagi-bagi peruntukan projek lah. Yang lain saya tak tahu lah. Yalah, saya tak nampak lah kan. Nanti kita tanya Sungai Besar. Saya nak sikit meriah ni TikTok kita ni. Untuk tanya soalan Datuk ni. Dia kata Datuk time PRU 15 baru muncul. Boleh Datuk share sikit tak apa perjalanan Datuk daripada PRU 14 ke PRU 15 ni? Mungkin ini kongres besar ni. Mungkin dia tak mengikuti perkembangan kita kan. So saya daripada lepas kalah sampai hari ini masih lagi sebagai Ketua UMNO Bahagian. Dan yang pertamanya saya sebagai Ketua UMNO Bahagian, ni cerita pasal parti lah, memastikan UMNO Bahagian Sungai Besar ini aman, damai dan membantu rakyat. Semua program. Saya tak ada jawatan dalam kerajaan sebab saya dimarahi oleh rakyat. Dimarahi oleh orang ramai, sama ada fake account ke apa tak. Ketika itu saya memperjuangkan seperti apa yang saya sebut tadi, masalah-masalah rakyat, sanggup mengorbankan diri, sanggup bertuala demi kepentingan rakyat tak mandi. Ya. Jadi bila kalah pilihan raya, bila saya lihat ketika itu saya dimarahi, jadi kita buatlah kerja-kerja yang tidak menjolok sangat. Tetapi saya sebagai pemimpin politik tetap buat kerja dan buat bisnes. Tak adalah hari-hari buat media, tak adalah hari-hari nak buat live. Tapi orang Sungai Besar tahu apa yang Datuk buat. Mungkin yang bertanya ni orang daripada Sungai kita Besar. bagi tahu je lah dia. Tapi insyaAllah ya, kalau tak kenal maka tak cinta. Macam saya katakan tadi kan, soal bertanding ni saya tak ada masalah. Tapi kalau saya bertanding, insyaAllah orang Sungai Besar akan memberikan kepercayaan kepada saya. Pertamanya, Sungai Besar ni perlu lagi diperjuangkan jauh lagi daripada segi pembangunan, daripada segi pendidikan dan lain-lain. Yang paling mustahak di Sungai Besar ni, Sungai Besar adalah kawasan pertanian dan nelayan. Dan sekincan dalam Sungai Besar ni merupakan kawasan pengeluar padi yang paling utama dalam negara dan paling banyak dalam Asia. Ini Malang, saya nak sebut Malang sekali lagi. Lepas kita kalah PRU yang ke-14, saya tak tahu apa wakil rakyat di sana buat, ya, menyuarakan masalah-masalah petani, nelayan dan lain-lain di Sungai Besar. Saya nak bagi satu contoh yang ringkas je. Sebelum PRU yang ke-14, kerajaan Barisan Nasional memberikan berbagai-bagai insentif, peruntukan bantuan, ya, kepada petani-petani, daripada segi nak tanam padi, daripada segi lepas menuai, racun, baja dan sebagainya. Ini bantuan supaya petani-petani yang sudah terkenal sebagai kawasan pengeluar padi utama, ya, mengeluarkan hasil padi yang banyak. Bayangkan 1 hektar, 1 keping lah saya panggil, boleh dapat 10 ke 16 tan ketika itu di sana. Tetapi bila kita kalah je, bantuan ditarik balik, subsidi ditarik balik, wakil rakyat yang ada dekat sana, timbalan menteri tak mempertahankan, tak menyuarakan masalah rakyat, akhirnya apa yang berlaku? 4 tan, 5 tan, 6 tan je sekeping. Dan yang paling teruk sekali, ya, potongan padi sehingga 45%. Wakil rakyat tutup mulut. Dekat parlimen pun tak pernah, bila parlimen bersidang, menyuarakan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Ni baru sikit. Ni tak tahu. Nelayan, kan? Dekat sana kawasan nelayan. Tiap-tiap hari lah
daripada ikan-ikan di kawasan Sungai Besar ni dihantar ke Pasar Borong untuk membekalkan ke seluruh negara. Kalau dulu ada bantuan minyak subsidi, ada bantuan sara hidup RM300 sebulan, lepas kalah ditarik balik. Mana ada? Dulu kita ada 1MDB, 1MDB bagi bantuan kepada nelayan-nelayan untuk bagi one off boat, enjin dan sebagainya, pukat dan sebagainya. Sekarang tak ada. Nelayan banyak sengsara. Semua sengsara. Itu yang saya kecewa. Ketiga, saya lihat masalah yang rakyat perjuangkan untuk hidup, tetapi wakil rakyat ketika itu daripada PH, dia menang atas tiket PH, tak buat apa-apa. Jadi sebab itulah saya berhasrat kali ini, kalau saya terpilih menjadi calon, keutamaan saya di Sungai Besar yang saya akan pertama lihat adalah kawasan padi, petani-petani pengusaha. Yang keduanya, bagaimana nak meningkatkan taraf hidup nelayan dan lain. Dan juga nak membangunkan Sungai Besar dan Sekincan ini sebagai satu hub pelancongan. Saya dah mulakan MSkin dan lain-lain, dan insya-Allah yang akan datang di Sungai Besar dalam 5 tahun akan datang akan muncul hotel bertaraf 4 bintang di sana, insya-Allah. Terima kasih. Semoga rakan-rakan di luar sana yang mengikuti sembang santai ini diberkati dan dirahmati oleh Allah semua, dan kita sentiasa yang paling mustahaknya jaga kesihatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sungai Besar, Jamal bin Muhammad Yunus.